Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Zibra, Wandra, Waalaikumsalam Kamal Feroz, Waalaikumsalam Tachahau, Wanakum. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Teruskan perkongsian, share kaum baru ni Aziz. Waalaikumsalam Aziz. Kaum baru ni biasalah, asyik kena diskriminasi ya. Menghapuskan kebebasan bersuara. Itulah kerajaan Madanon pada hari ini. Jadi saya bergantunglah kepada saudara-saudara yang boleh share, boleh teruskan perkongsian untuk membantu saya supaya suara saya lebih didengari oleh masyarakat-masyarakat di luar sana. Saya tidak akan berhenti, tetapi saudaralah yang kena bantu saya. Abang Zulkifli Mat, Waalaikumsalam. Teruskan share-share lagi ya. Panggil rakan-rakan kita, oi Syafiq tengah live, supaya mereka tahu, Syafiq Ali tengah live lah ni. Okey ya, di semua platform media sosial saya minta buat benda yang sama, sebab saya mungkin kena shadow ban. Saya nak cerita sedikit secara mukadimahnya. Pagi tadi saya upload satu video. Bila saya upload satu video, tiba-tiba saya tengok semua video hilang. Bila saya upload tu hilang, saya upload lagi sekali, lepas tu hilang, saya upload lagi, lepas tu hilang. Saya pun pelik. Jadi bila saya pelik, saya share lah profil saya kepada Abang Yusman kita lah, Abang Yusman Yusof kan. So dia klik profil saya, apa jadi? Bila dia klik profil saya, dia keluar di situ bahawa akaun Muhammad Syafiq Abdul Halim tidak boleh dilihat di dalam negara anda. So kalau guna akaun di Malaysia, tuan-tuan tak boleh tengok lah akaun saya tu. Tuan-tuan ni tak nampak lah, dia keluar not available. Jadi apa yang saya buat adalah saya try tekan button live. Saya tekan button live, boleh live. Tetapi orang yang boleh tengok live saya tu adalah orang yang dah follow saya. Yang lain tak boleh tengok. Kalau tuan-tuan share, tak boleh tengok. Dia keluar situ, akaun ni tak boleh tengok dalam Malaysia. Jadi saya pun hantarlah dekat TikTok email. Email yang saya selalu hantarlah, saya hantar minta penjelasan dia apa. Tuan-tuan, TikTok sendiri penting. Dia hantar kat saya penjelasan. Dia kata dia bagi 3 step kat saya. Dia suruh saya buat. Yang pertamanya adalah clear saya punya cache, memory cache tu. Yang keduanya dia kata kat saya, dia kata suruh saya tukar daripada pakai wifi rumah, tukar pakai mobile network. Nak test tengok. Dan yang ketiganya dia suruh saya restart saya punya telefon. Saya buat 3 benda yang dia suruh buat, dan tak boleh jadi juga. Jadi saya pun try lah, buka dekat desktop, dekat laptop lah saya buka, try gunakan unblock proxy. Gunakan VPN lah, unblock proxy ni VPN lah. Bila gunakan VPN, maka baru nampak akaun saya. Oh, maknanya di Malaysia ni saya kena block lah. Hanya boleh tengok luar negara saja yang boleh tengok akaun saya. Di Malaysia tak boleh tengok. Jadi itulah yang berlaku. Sebab apa berlaku benda tu adalah kerana semalam saya live bersama dengan Datuk Wan untuk menjelaskan tentang kedudukan satu. Dan ada beberapa perkara dibongkarkan sehingga wartawan pun melaporkan berkaitan dengan perkara tersebut kerana telah viral. Dan tiba-tiba saja akaun saya tidak boleh dilihat. Orang Malaysia tak boleh tengok akaun saya. Orang lain daripada Malaysia ya, Bangla dengan Nepal. So saya nak buat apa? Saya rakyat Malaysia. Saya rakyat Malaysia, of course saya cakap tentang Malaysia. Takkan saya nak cakap tentang Bangladesh. Saya rakyat Malaysia. Jadi bila saya nak cakap tentang Malaysia, suara saya di-skat lah, dibuat macam tu. Tak boleh. Orang Malaysia tak boleh tengok live saya. Akaun saya satu lagi itulah. Orang Malaysia tak boleh tengok. Siapa yang pakai ID, nombor telefon, register di Malaysia, tak boleh tengok akaun saya. Tapi kalau you register email ke,
akaun daripada Australia ke apa ke, dan you boleh tengok akaun saya teruk nak mampus Fahmi Fadzil tengok ni tuan. Tapi tak apalah, kita beritahu you setting the benchmark untuk kalau kita dapat kerajaan, kita akan buat macam tu lah. So pada waktu tu jangan menjerit-jerit dan melalak-lalak mengatakan freedom of speech, freedom of speech. Sorry Fahmi Fadzil, you dah letak satu benchmark yang tinggi, yang mana agenda reformasi pun you tak buat. Agenda reformasi you tak buat. Selepas ni you nak cakap apa tentang reformasi? Tidak ada sesiapa yang akan mendengar kepada Fahmi Fadzil, dan kita boleh buat apa saja kepada Fahmi Fadzil after this. Dan kita pesan kepada Fahmi Fadzil, make sure kerajaan ni bertahan lama, dan make sure you pun bertahan lama. Kalau tak, kita akan wish hunting Fahmi Fadzil. Ingat Fahmi Fadzil Okey tuan-tuan, teruskan berkongsi. 75 orang yang ada kat sini, kalau semua orang share, maka kita akan dapat viewer yang cantik lah untuk saya sampaikan. Sebab ada benda penting saya nak sampaikan ni. Minta tuan-tuan untuk share-share lah. Akan di media sosial, di semua platform media sosial. Benda yang sangat penting untuk kita sampaikan. Dah lama lah saya tak buat teks ni kan. Hari ni saya buat sikit. Okey tuan-tuan, sekejap nak tengok. Boleh nampak kena tengok dulu, boleh nampak alhamdulillah. So isu yang pertama untuk malam ni, Waalaikumsalam Abang Amri Ismail. Saya kalau view rendah ni demoralize, tu dia pun suka tu. Hari ni kalau kita tengok pagi tadi ada kenyataan akhbar yang dibuat oleh pimpinan daripada Parti Perikatan Nasional, yang mana dalam kenyataan akhbar tersebut ada Datuk Seri Hamzah dan juga Datuk Taqiyuddin dan beberapa yang lain lah, termasuk YB1 Ahmad Faizal, Datuk Seri Syahidan dan beberapa ahli parlimen PN yang lain. Di mana dalam sidang akhbar tersebut, Datuk Seri Hamzah pada pagi tadi mengulang kenyataan yang pernah dia buat sebelum ini, iaitu berkaitan dengan dua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang secara tiba-tibanya menyokong kepada Perdana Menteri. So Datuk Seri Hamzah mengulang nyataannya bahawa mereka ini menyokong Anwar Ibrahim kerana ada unsur-unsur ugutan dan ada unsur tawaran yang tertentu agar ahli parlimen Perikatan Nasional ini tertarik, khususnya daripada Parti Bersatu, untuk menyokong kepada Anwar Ibrahim. Dan ada juga ugutan-ugutan yang dibuat adalah untuk menakut-nakutkan mereka supaya mereka menyokong kepada Anwar Ibrahim. Dan kita boleh gelar rundingan ataupun ugutan ataupun penawaran ini sebagai scheme of none. Tuan-tuan ingat lepas ni pergi hashtag scheme of none. Jadi yang kita peliknya tuan-tuan, dua kali Datuk Seri Hamzah ulang berkaitan dengan benda ini. Jika ia adalah sesuatu perkara yang tidak benar, yang sebagaimana yang dikatakan oleh mereka lah, jika benda ini tidak benar, kita rakyat ini, sedaralah rakyat ni, pasti akan tertanya-tanya kenapa tidak ada sebarang tindakan yang diambil kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Di mana Datuk Seri Hamzah dengan jelas mengatakan dan mengulang kenyataan dia bahawa ahli parlimen Kuala Kangsar diugut oleh seseorang pegawai tertinggi sebuah agensi berkaitan dengan kerajaan untuk mengeluarkan kenyataan media yang telah disediakan untuk menyokong kepada Anwar Ibrahim jika dia tidak mahu didakwa atas kesalahan rasuah.
Kenapa SPRM tak panggil? Malah Ketua Pesuruhjaya SPRM pun tidak keluar apa-apa kenyataan. Dan mereka juga tidak ambil apa-apa tindakan. Adakah apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin ini adalah perkara yang benar, yang boleh dibuktikan? Sebab itulah kerajaan hari ini tidak mahu ambil tindakan, kecuali hanya menggunakan cyber trooper mereka untuk menafikan seolah-olah itu adalah satu benda yang fitnah dan tipu untuk mengelak daripada rakyat untuk akses kepada fakta yang sebenar. Dan hari ini pula tuan-tuan, dalam sidang media tersebut terus mention nama. Disebut salah seorang daripada ahli Parlimen Perikatan Nasional menyebut nama Rizal Adham, yang dikatakan menjadi broker bagi rundungan ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk menyokong pada Anwar Ibrahim. Dengan pelbagai perkara lah yang dibuat, penawaran yang dikatakan tadi nak bina hotel dan sebagainya. Dan selain daripada tindakan, kita juga harus melihat satu perkara. Kalau kita tengok pada hari ini, di seluruh platform media sosial, pengikut penyokong Anwar Ibrahim, waliwati ini, bersorak seolah-olahnya mereka sangat suka apabila Anwar mendapat sokongan dengan kaedah yang sebegini. Dan ini adalah satu perkara yang sangat tidak logik. Dan ini adalah satu perkara yang kita boleh katakan sebagai mengkhianati pengundi-pengundi mereka. Dan satu perkara yang kita boleh nampak bahawa Anwar ni adalah seorang yang penipu besar. Sebab apa saya kata macam tu tuan-tuan? Sejak daripada dulu, Parti PKR ataupun Parti Keadilan Rakyat ini melaungkan reformasi. Reformasi ini kalau kita tengok saudara, ia bermaksud satu perubahan. Mereka melaungkan reformasi untuk mendesak kepada satu perubahan yang perlu dibuat, iaitu reform institusi, reformasi institusi perundangan dan sebagainya, dan reform dengan menolak penyamun dan penyakau. Jadi sekarang ini kelihatan seolah-olah agenda reformasi itu telah terkubur apabila Anwar Ibrahim menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Dan kalau kita lihat daripada kacamata kita, kita boleh melihat bahawa agenda reformasi yang dilaungkan oleh Anwar selama ini hanyalah sekadar drama saja, dramatik, hanya lakonan untuk meraih pengundi. Sedangkan di dalam Parlimen sendiri, apabila ditanya berkaitan dengan agenda reformasi, Anwar mengatakan bahawa kerajaan terdahulu pun buat benda yang sama. Saifuddin pun kata kerajaan yang terdahulu buat benda yang sama. Kalau mereka betul-betul membawa kepada agenda reformasi ini, maka mereka tidak akan refer kepada kerajaan yang terdahulu. Mereka akan buat perubahan apabila mereka mendapat orang kata apa, kedudukan sebagai Perdana Menteri. Sekarang ini tuan-tuan, kalau kita tengok, Parti PKR ini lebih zalim, lebih teruk daripada pemimpin-pemimpin yang mereka katakan teruk sebelum ini. Tuan-tuan, benda yang paling teruk adalah apabila seseorang itu menipu diri dia sendiri. Kalau dia menipu orang lain tu tak jadi masalah. Tapi kalau dia tipu diri dia sendiri, dia bagi tahu dia sokong Anwar kerana agenda reformasi. Tetapi bila Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar tidak menyebut tentang reformasi. Dan apa yang berlaku, dia masih percaya benda itu. Benda yang paling teruk sekarang ni adalah orang yang menipu diri dia sendiri. Kalau dia menipu orang lain itu adalah perkara biasa. Walaupun benda penipuan ini adalah sesuatu perkara yang tidak boleh kita katakan satu perkara yang bermoral. Sekarang ini tuan-tuan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, yang mereka mengatakan tentang rasuah, tentang sakau, tentang salah guna kuasa, tentang gila jawatan, kedudukan. Benda ini sekarang ini dibuat oleh mereka dengan lebih teruk lagi. Pakatan Harapan sekarang ini menjadi sebuah parti yang terdapatnya bapa segala rasuah, dan bapa segala sakau, dan bapa segala-galanya yang buruk demi jawatan dan kedudukan. Dan tuan-tuan, mereka juga menjadi platform kepada mana-mana orang yang
tidak bersih, orang yang korup dan sebagainya, untuk bersama dengan mereka dan tunduk pada mereka. Mereka yang korup di dalam Malaysia ini, pemimpin-pemimpin yang korup dalam Malaysia ini, boleh dibersihkan, disucikan dan digunakan tanpa was-was, asalkan mereka tunduk dan akur dengan permintaan untuk memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Saya nak tanya kepada saudara, yang mana selama ini menyokong Anwar atas dasar reformasi, adakah ini Malaysia yang saudara mahukan? Adakah ini warna ataupun corak Malaysia yang tuan-tuan mahukan? Dan kalau inilah yang tuan-tuan mahukan, maka tuan-tuan bolehlah pilih Anwar lagi. Dan tuan-tuan boleh biarkan dia kekal berkuasa. Kalau tuan-tuan rasa bahawa dengan tindakan dia ini akan menyebabkan kerosakan yang amat dahsyat kepada negara kita, maka tuan-tuan kena sampaikan kepada pihak yang lain. Bagaimana nak sampaikan? Kalau tuan-tuan tak boleh sampaikan, tuan-tuan kliklah button share. Dan supaya suara yang saya bawa ini sampai kepada pihak-pihak ataupun kelompok-kelompok yang tertentu, yang dahulunya mungkin mereka ini sokong kepada Anwar, tetapi bila mereka mendengar kepada penjelasan ini, insya-Allah mereka akan berpusing dan tidak akan menyokong kepada Anwar lagi. Ya, sahabat saya Azam Tora, ya, kau kena ban. Okey tuan-tuan, kerajaan PMX gagal, ya, betul. Jadi rentetan daripada kenyataan akhbar yang dibuat oleh Datuk Seri Hamzah, maka jurucakap Gol Enggencu Fahmi Fazil ini mengeluarkan kenyataan menafikan dakwaan yang disebut oleh pihak pembangkang yang mengatakan ada tawaran projek dan ugutan yang dibuat kepada ahli parlimen untuk menyokong kepada Anwar Ibrahim. Jadi rakyat melihat kenyataan akhbar semata-mata tidak cukup untuk membuktikan bahawa apa yang diperkatakan oleh beberapa ahli parlimen Perikatan Nasional itu tidak benar. Kenyataan akhbar saja tak cukup. Dia hanya akan jadi satu medium propaganda semata-mata untuk menafikan perkara yang benar. Dan kita nak tanya, kalau betul tak benar, ambillah tindakan, sebab ucapan ini dibuat di luar parlimen, bukan dalam parlimen. Kenapa sehingga ke hari ini, sejak daripada pendedahan yang awal 2 minggu lepas, kenapa laporan tidak langsung dibuat ke atas mana-mana ahli parlimen yang jelas mengatakan mereka menerima email dan WhatsApp daripada seseorang lelaki yang bernama Rizal Adham yang membuat penawaran kepada mereka untuk menyokong kepada Anwar Ibrahim? Kenapa sampai ke hari ini malah orang yang disebut nama sendiri pun tidak membuat tindakan? Jadi tuan-tuan, kalau kita timbulkan isu ini, sudah tentulah nanti mereka akan spin. Mereka akan tanya kita balik. Tuan-tuan boleh pergi tengok dalam live mereka malam ni, boleh tanya kepada mereka. Dan cara mereka nak spin ni adalah mereka akan kata, kalau PN ataupun Perikatan Nasional dah cukup bukti, kenapa PN sendiri tak buat laporan? Inilah ayat orang PKR yang nak pusing sana sini. Tapi saya beritahu rakyat di bawah ni tak bodoh. Rakyat ni tak bangang. Jikalaulah PN buat laporan sekalipun, macam Datuk Seri Hamzah bagi tahulah, siasatan mungkin tidak dibuat, tetapi Anwar sekadar menafikan saja. Macam yang dibuat oleh jurucakap kerajaan hari ini, iaitu Menteri Gol Enggencu, yang hanya sekadar membuat penafian di dalam berita. Itu sahaja cukup untuk menegakkan benang yang basah. Jadi tuan-tuan, sekarang mereka kerajaan, kalau kita ini seorang yang fitnah, kalau kita ini seorang yang menipu, kenapa tidak membuat laporan?
Sedangkan mereka kerajaan, dan kita boleh bagi garanti jaminan bahawa kalau pihak kerajaan buat laporan, confirm siasatan akan dibuat kerana mereka kerajaan. Menteri Kementerian Dalam Negeri pun daripada parti PKR. Orang paling dekat dengan Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan, yang kita nampak mungkin laporan ini tidak dibuat kerana ada perkara sebaliknya yang mereka tidak mahu terbongkar kepada rakyat, ataupun mereka cuba untuk menyembunyikan sesuatu agar tidak terbongkar kepada rakyat. Maka apa yang mereka buat adalah menggunakan propaganda dengan hanya sekadar mengeluarkan kenyataan-kenyataan berita semata-mata. Okey tuan-tuan, Wait. Dia pening pula dah. Saya tengok telefon tak dekat-dekat kan. Betul Syafiq cakap tu, kerajaan tak adil dalam undang-undang. Teruskan berkongsi lagi tuan-tuan. Kat bawah tu ada button macam anak panah tu, tuan-tuan tekan share kepada seantero dunia. Siapa tengah live ni sekarang ni Tak ada orang tengah live Cari dalam TT tak ada pun. Ni akaun baru, pergi search Syafiq Reader. Jumpalah. SPRM patut dibubarkan. Azam Baki patut ditarik kepada muka bagan nilai. Kalau kita ambil alih kerajaan, Azam Baki lah orang yang pertama yang kita kena siasat dia dulu. Tak boleh biar Azam Baki ni. Azam Belan tuan-tuan. Alright tuan-tuan. Duta Palestin di Malaysia keluar kenyataan membidas pendirian kerajaan. Pendirian kerajaan berkaitan dengan isu sekolah tuan-tuan. Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali mengatakan senjata mainan yang dipamerkan bagus untuk mempamerkan sokongan moral kepada rakyat Palestin. Beliau memberi pandangan ini berikutan jemaah menteri yang mengecam dan menggesa guru-guru sekolah diambil tindakan berkaitan dengan isu murid membawa senjata mainan ke sekolah pada program Minggu Solidariti Palestin. Beliau turut mengatakan bahawa mustahil, sangat mustahil dengan mengangkat senjata mainan ini boleh memupuk minat rakyat Malaysia khususnya untuk pergi berjuang di Palestin kerana dari sudut geografinya Malaysia ini sangat jauh daripada Palestin. Jadi betul lah tuan-tuan, budak-budak sekolah rendah kalau suruh angkat senjata, macam mana nak kata memupukkan semangat untuk mereka pergi perang kan? Jadi takkanlah mereka nak pergi perang di Palestin betul. Nak pergi naik apa? Basikal, jalan kaki. So tuan-tuan, ahli parlimen DAP khususnya yang paling banyak mengecam dan menyelar aktiviti di sekolah yang kononnya mengandungi unsur-unsur keganasan dan ekstremis serta menggesa guru-guru yang terlibat diambil tindakan tata tertib hanya kerana memakai pakaian seperti Hamas dan membawa senjata mainan. Jadi kalau saudara tanya saya lah berkaitan dengan isu ini, saya ada dua pandangan berkaitan dengan benda ni. Saya boleh katakan saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Duta Palestin ini. Dan saya boleh katakan juga saya tidak setuju. Tetapi setuju ataupun tidak setuju saya ini bergantung kepada konteks ataupun perincian yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Jadi tuan-tuan, kalau secara keseluruhannya, saya secara peribadinya setuju dengan pandangan Duta Palestin Walid Abu Ali ini. Tetapi kita juga perlu menilai daripada sudut kerajaan
menilai isu Palestin ini. Jadi kita kena tengok. Sekiranya kerajaan melihat tentera-tentera Palestin ataupun mujahidin-mujahidin di sana ini sebagai pejuang kemerdekaan, maka dia takkan jadi masalah. Kalau kita lihat mereka ini sebagai pejuang kemerdekaan, tidak ada masalah. Sedangkan dalam buku teks sekolah pun, sejarah, ada cerita tentang askar Melayu, ada cerita tentang krisis baling, proses kemerdekaan, dan perjuangan Melayu lawan Jepun. Dan di dalam buku teks sejarah, adakah memupuk jiwa anak-anak kita ini untuk pergi perang dengan Jepun? Tak juga. Sedangkan benda tu adalah buku sekolah. Cerita tentang Bukit Kepung dan sebagainya. Dan yang paling besar adalah kita ada Tugu Negara. Dan Tugu Negara di Padang Merbuk sana yang menunjukkan, yang memperlihatkan askar-askar yang mati, bergelimpangan mati, dan askar yang membawa senjata bagi memperjuangkan kemerdekaan. Kalau kita lihat itu daripada sudut konteks, mereka adalah pejuang pembebasan Al-Aqsa, mereka pejuang yang menuntut kepada kemerdekaan, maka tak ada masalah. Macam orang Malaysia pergi tengok Tugu Negara, macam orang Malaysia pergi Arkib Negara baca tentang sejarah, macam ibu bapa yang membaca buku teks anak dia yang cerita tentang pejuang kemerdekaan. Tuan-tuan tak gelar itu sebagai ekstremis dan keganasan. Sedangkan tuan-tuan tengok dekat Tugu Negara tu mayat penuh kat bawah. Yang kat atas tu duk pegang senjata. Mestilah tuan-tuan akan ingat, ni tak boleh, ni ekstrem, ni pengganas. Tetapi kita tidak ada perasaan itu kerana kita menganggap itu adalah pejuang pembebasan. Kita menganggap itu adalah pejuang kemerdekaan. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kita nak tahu pendirian kerajaan dan adakah mereka menilai askar Palestin ataupun tentera-tentera yang sedang berjuang sekarang ini melawan dengan Zionis Israel ini dinilai sebagai militan ataupun pengganas. Kalau mereka mengatakan pakaian yang dipakai oleh orang Palestin dan Hamas ini adalah satu ekstrim dan menunjukkan keganasan, maka secara tak langsung mereka tidak mengiktiraf perjuangan mereka ini sebagai pejuang pembebasan yang ingin menuntut kepada kemerdekaan, akan tetapi mereka melihat pejuang ini sebagai militan ataupun pengganas. Jadi tuan-tuan ataupun kerajaan, adakah mereka melihat pakaian tentera umat Islam ini juga dilabel sebagai ekstrim dan pengganas? Sebagaimana yang berlaku di Terengganu apabila perarakan membawa senjata sebagaimana senjata yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW ini dilabel sebagai mengandungi unsur-unsur keganasan dan juga ekstremis. Jadi kita kena tengok konteks dia kat mana. Jika inilah pendirian Malaysia, bermakna Malaysia ada pendirian yang sama dengan Western World ataupun negara-negara barat yang lain yang pro kepada Israel, di mana negara-negara barat ini memandang Hamas ataupun pejuang di Palestin ini sebagai militan ataupun pengganas. Ini yang jadi masalah besar kepada khususnya majoriti umat Islam dalam negara kita Malaysia. Sebab itulah tuan-tuan, kita sekarang ini melalui ahli Parlimen Perikatan Nasional tidak habis-habis untuk mendesak agar satu usul dibawa ke Parlimen berkaitan dengan isu pendirian Malaysia terhadap Palestin ini, supaya kita dapat menilai apakah pendirian Malaysia terhadap krisis ataupun peperangan Israel-Palestin ini. Adakah kita duduk macam pandangan yang pertama yang saya bagi tahu tadi, Hamas ataupun pejuang di Palestin ini sebagai pejuang yang menuntut kemerdekaan di atas tanah mereka sendiri, so tak ada masalah lah. Tapi kalau kita bersependapat dengan Israel yang mengatakan Hamas ini adalah sebagai militan dan pengganas, jadi masalah lah. Masalah yang sangat besar. Bukan sahaja kepada pendirian Malaysia, yang selama ini kita berpendirian bahawa mereka yang syahid di sana adalah mereka ini adalah para syuhada yang nak menjaga Masjid Al-Aqsa dan juga untuk menuntut kemerdekaan. Tetapi kita boleh tengok hari ini dengan adanya kerajaan Madani ini,
Kita nak tahu lah pendirian dia, adakah sebaliknya ataupun sama juga pendirian yang sama. Dan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, beberapa negara di dunia telah pun membawa usul khas di dalam parlimen untuk menentukan pendirian Malaysia berdasarkan keputusan ahli parlimen. Dalam Dewan Rakyat bawa usul ini, pendirian Malaysia sama ada Malaysia berpendirian menyokong Palestin ini sebagai pejuang kemerdekaan ataupun sebaliknya. Jadi negara-negara di dunia ni semua dah bawa usul dan mereka dah ada keputusan di peringkat parlimen mereka berkenaan dengan pendirian negara mereka. Tetapi Malaysia sampai ke hari ini, konon-kononnya Perdana Menteri yang kata semua ulama dunia jumpa dia, sampai ke hari ini saudara, tidak ada keputusan yang dibuat di peringkat parlimen sendiri. Tak ada. Kalau tak ada keputusan peringkat parlimen, setakat seronok duk bagi tahu kat rakyat Malaysia je, kita lawan, tetap lawan, itu propaganda. Sebab isu Palestin ini melibatkan isu luar negara. Dan apa yang diputuskan dalam parlimen di Malaysia mendapat perhatian di seluruh dunia. Kalau takat Anwar berucap atas pentah, tak ada liputan pun. Habis kuat keluar sinar harian. Tapi CNN ambil tak? BBC ambil tak? Tak ambil. Sebab dia tahu ini adalah ucapan politik semata-mata. Tetapi pendirian rasmi itu belum ada lagi. Jadi tuan-tuan, itulah kita mendesak sampai ke hari ini. Kita harap rakyat juga mendesak supaya usul berkaitan dengan Free Palestine, berkaitan dengan Palestin ini dibawa ke dalam Dewan Rakyat dan dibincangkan supaya kita ada satu keputusan di peringkat negara kita. Apakah pendirian negara kita berkaitan dengan isu Israel dan juga Palestin ini. Tapi apa yang kita nampak sekarang ni, daripada sudut di Kementerian Pendidikan yang ada do and done apa semua ni, nampak macam tak kukuh lah pendirian kita. Kalau orang tengok sekali pandang, dia kata, takkanlah Malaysia katakan tentera Hamas dan Palestin ni sebagai militan dan pengganas. Jadi kalau itulah pandangan kita, maka apa yang kita nampak sekarang ni adalah Malaysia seumpama dan sependapat dengan negara-negara Western world yang lain. Ini masalah dia tuan-tuan. Waalaikumsalam, malaikat belang, malaikat. Saya sekarang ni cuba membayangkan 800 orang tengok live saya. Sebab tu tak ada suara pun saya tekan ni keluar juga. Okay, tuan. Dan kalau tuan-tuan tengok hari ni juga ada cadangan daripada ahli parlimen DAP, Wong Cheng, yang mengatakan adalah untuk membawa rakyat Palestin keluar ke sempadan Rafah. Jadi ini adalah cadangan dia lah. Jadi untuk kita setuju untuk keluarkan rakyat Palestin daripada tebing barat dan juga Gaza ni, dan kita bawa ke Rafah. Dan cadangan yang dibagi oleh ahli parlimen DAP ni, Wong Cheng ni, adalah cadangan yang sama Israel nak buat ni. Israel memang nak halau keluar orang Palestin ni supaya mereka pergi ke Rafah, supaya mereka boleh occupy ataupun mereka boleh ambil tanah-tanah yang last punya, iaitu di tebing barat dan juga Gaza. So mereka boleh ambil semua tu kan. Jadi ada, sebab tu saya kata ni pendirian kita ni tak jelas. Jadi sebab itu kita kena buat pendirian kita di peringkat Dewan Rakyat supaya kita boleh tahu. Sebab ahli parlimen DAP keluar dia punya pandangan dia, kenyataan dia sama macam Israel punya kenyataan. Jadi kita pun berpendapat macam separuh pada kerajaan ni kok separuh Israel lah kot kan. Jadi tuan-tuan, saya nak menyeru kat sini lah. Rakyat Malaysia perlu tahu bahawa peperangan Israel-Palestin bukan baru berlaku sekarang ni. Dan telah pun berlaku sejak daripada tahun 1948. Dan apa yang berlaku di Palestin ini bukan hanya sekadar genocide semata-mata. Tetapi Israel juga merancang kepada dasar pengasingan kaum ataupun digelar sebagai apartheid untuk mengusir kaum Palestin ataupun rakyat Palestin ini daripada
tanah ataupun bumi mereka sendiri. Dengan mengeluarkan rakyat Palestin daripada Gaza maupun tebing barat, ia bermakna Malaysia secara tidak langsungnya, kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Wong Cheng ni untuk mengeluarkan rakyat Palestin daripada Gaza ataupun West Bank ni, menunjukkan seolah-olah Malaysia ni telah pun mengiktiraf kemenangan Israel untuk menakluki bumi Palestin. Seolah-olah lah kita telah mengisytihat, sebab itu yang mereka nak. Sebab itu yang Israel mahukan. Dan daripada sudut akidah umat Islam pula tuan-tuan, seolah-olah negara Islam seperti Malaysia yang dipimpin oleh pemimpin Islam ini membenarkan Masjidil Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam ini diserahkan kepada rejim Zionis laknatullah. Jadi adakah itu pendirian kita? Kita tak tahu sebab tak bawa dalam Dewan Rakyat. Tapi berdasarkan kenyataan akhbar, kenyataan di media sosial mereka, itulah yang kita dapat. Anwar kata pendirian macam ni, tapi DAP cakap pendirian macam ni. Jadi tak dapat kata putih kerajaan ni pendirian tak mana. UMNO ni ikut ya jadi barua. Kan ikut ya apa DAP cakap, UMNO ikut lah kan. Jadi tuan-tuan, kita nak bertanya lah, adakah ini pendirian Malaysia? Sebab keluar kenyataan rasmi dalam Malaysia ini, MK. Adakah ini pendirian Malaysia? Dan juga ketularan surat-surat daripada Kementerian Luar Negara yang seolah-olah menyatakan pendirian yang sama dengan Israel dan negara Western world yang pro pada Israel yang lain untuk mengeluarkan rakyat Palestin daripada West Bank dan juga Gaza ke sepadan Rafah. Jadi tuan-tuan, sebagai umat Islam dan negara yang majoritinya umat Islam, kita semua kena mengiktiraf perjuangan para syuhada di Palestin ini, kerana mereka bukan sahaja berjuang untuk menuntut kemerdekaan mereka di Palestin, akan tetapi mereka ini bermati-matian untuk melindungi Masjidil Al-Aqsa daripada jatuh ke tangan Zionis laknatullah. Mereka bukan sahaja berjuang untuk diri mereka. Mereka bukan sahaja berjuang untuk nak memerdekakan tanah mereka. Tetapi mereka duduk di Palestin ini, kalau tuan-tuan tengok daripada kenyataan dia punya duta Palestin ni, mereka tidak akan menjadi pelarian. Mereka tak akan keluar daripada bumi mereka. Sebab apa? Mereka diamanahkan satu benda yang besar oleh Allah SWT, iaitu apa? Bukan jaga tanah Palestin tu, tetapi jaga Masjidil Al-Aqsa. Jadi tuan-tuan, kita kena mengiktiraf bahawa kematian para syuhada ini adalah kerana untuk melindungi kiblat yang pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa, supaya tidak jatuh ke tangan rejim Zionis laknatullah. Jadi tuan-tuan, begitu jugalah inilah pendirian Malaysia sejak daripada dahulu lagi, yang mengatakan bahawa Malaysia is the Islamic State, dan juga agama bagi persekutuan adalah Islam, yang mana dan majoriti dan rakyat Malaysia dekat dalam negara ni adalah umat Islam. Kita Malaysia dengan tegas menyatakan bahawa kita duduk di belakang dan rakyat Palestin, askar-askar pembebasan Palestin, kerana kita tahu bahawa mereka diamanahkan untuk menjaga Masjidil Aqsa dan mereka sanggup mati untuk menjaga Masjidil Aqsa. Ini pendirian Malaysia daripada dulu. Tak pernah lagi Malaysia pendirian kita nak suruh mereka ni keluar. Kita nak suruh mereka ni bawa keluar dan bagi Israel ambil keseluruhan semua. Tak pernah lagi kita ada pendirian macam tu. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kita kena marah dengan perkara ini. Sebab apa tuan-tuan? Untuk rekod tuan-tuan, pada hari ini sahaja 9,000 para syuhada di Palestin telah pun gugur. Yang sebahagian besarnya adalah para wanita dan kanak-kanak kecil. Mereka ini gugur semata-mata kerana nak mempertahankan rumah Allah, nak mempertahankan Masjidil Aqsa. Tapi pemimpin negara kita ini bacol, pemimpin negara kita ini lemah dan daripada sudut zahir dan batinnya, kerana masih lagi ragu-ragu dalam membuat putusan. Jadi kita mesti mendesak kerajaan pada hari ini untuk meluluskan usul di Parlimen. Kita nak tahu dekat manakah stand Malaysia, apa pendirian Malaysia berkenaan dengan isu Israel Palestin. Sebab daripada apa yang kita baca, kita nampak seseolah digelarnya Hamas ini sebagai pengganas dan militer
malah mengiktiraf Israel untuk mengambil orang kata apa, West Bank dan juga Gaza ini, dan menghalau rakyat Palestin, umat Islam keluar ke Rafah. Jadi ini bukan perjuangan yang sebenarnya. Perjuangan yang sebenarnya adalah untuk apa? Membebaskan Al-Aqsa, mempertahankan Al-Aqsa, mempertahankan Palestin. Supaya apa? Supaya apabila datangnya Imam Mahdi pada akhir zaman kelak, tuan-tuan, kita akan dapat mengambil balik, mencuci kembali dan memerdekakan Palestin buat kali yang ketiga. Sekarang ini kita bertahan. Bertahan apa? Bukan kita nak bertahan supaya memenangkan Israel, Zionis laknatullah, tetapi kita bertahan setakat mana kita boleh bertahan sehinggalah kemunculan Imam Mahdi. Jadi bukan kita nak suruh bagi kemenangan kepada Israel. Tak pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin Malaysia sebelum ini. Jadi tuan-tuan, itulah yang tuan-tuan kena tengok. Foden Rohani Muhammadir. Allahu Akbar. Share lagi tuan-tuan. Keluar malah. Asyik baik. I support all effort to protect the security of Israel. No, Ibrahim. Ya, dia tak jawab soalan yang diberikan oleh MP daripada Kari Jamaluddin di Parlimen. Dia tak jawab. Sekejap. Tadi saya ada buat tadi nota tentang okey tuan-tuan. Last. Kat pukul 11 lah. Fahmi Fadzil menipu secara terang-terangan dengan mengatakan bahawa PKR tiada kaitan dengan Liberal International. Jadi tuan-tuan, perkara yang ditimbulkan adalah fakta, di mana memang semua rakyat Malaysia boleh nampak benda ni, dan secara terang-terangnya PKR memang adalah salah satu daripada parti yang tersenarai sebagai penyokong ataupun keahlian kepada Liberal International. Dan kenapa nak nafikan? Sedangkan perkara ini ada di dalam web rasmi pertubuhan tersebut. Semua orang boleh tengok. Kalau saudara pergi Google sekarang ni, pun boleh tengok juga. Memang ada. Jadi kenapa nak menipu? Kenapa Menteri Gold and Gencu ni nak menipu? Jadi tuan-tuan, dia dengan mengatakan bila dia keluar kenyataan macam tu, dia anggap orang takkan cek, orang takkan percaya. Dia pun kata website tu fake dan sebagainya. Website tu adalah website original tuan-tuan. Dan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, bukan itu sahaja. Dalam website tersebut juga ada beberapa kenyataan-kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh kepimpinan tertinggi dalam PKR yang menyatakan pendirian sokongan kepada Liberal International ini. Contohnya kenyataan daripada Nurul Izzah. Nurul Izzah ini anak kepada Anwar Ibrahim. Nurul Izzah Anwar Ibrahim yang turut, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam artikel ini, dia mengiktiraf pertubuhan ini, di mana ada artikel yang dikeluarkan oleh Nurul Izzah sendiri pada tahun 2016 yang dipaparkan dalam website pertubuhan ini, yang bertajuk Promoting Women's Right in an Oppressive Political Regime. Di perenggan sebelum terakhir, Nurul Izzah mengatakan, I believe the idealism that continues to thrive in the Liberal International is one that provides hope for a better and
sustainable future. Dalam bahasa Melayunya yang bermaksud, Nurul Izzah ataupun dia kata kat sini, saya percaya idealisme yang terus berkembang maju dalam liberal international adalah idealisme yang memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan mapan. Ini kenyataan Nurul Izzah. Dia mengiktiraf ideologi yang dibawa oleh liberal international yang mengatakan bahawa idealisme ini memberi harapan untuk masa depan yang lebih baik dan mapan. Ini kenyataan anak Anwar Ibrahim. Ini adalah pengiktirafan yang diberikan dengan sokongan yang jitu dan padu kepada liberal international untuk masa depan. Nak nafi macam mana kalau dalam dokumen tersebut tersimpan, kalau dokumen yang saya baca ni tersimpan dalam website tersebut, website rasmi mereka. Dan semua rakyat Malaysia yang tengok live saya ni boleh pergi akses kepada website tersebut dan boleh baca artikel yang saya sedang baca sekarang ni. Jadi tuan-tuan, itu adalah artikel yang pertama. Ada artikel yang kedua. Sekejap tuan-tuan. Artikel yang kedua adalah berkaitan dengan kenyataan daripada Liberal International sendiri. Pada tahun 2018, semasa Anwar Ibrahim dipenjarakan, masa dia dibebaskan mendapat pengampunan, Liberal International mengatakan bahawa dalam artikel berkaitan dengan pengampunan Anwar, dia kata apa? Kami Liberal International dengan bangganya berdiri bersama isterinya, isteri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah dan anak perempuannya Nurul Izzah, MP Pematang Pau, secara konsisten menyeru pembebasan Anwar Ibrahim di peringkat tertinggi kerajaan dan juga di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini yang disebut dalam website tersebut. Dan dalam artikel yang sama juga disebut Anwar Ibrahim is a symbol of the unifying power of liberalism and Liberal International look forward for celebrating with him soon as we continue our campaign for the release of other imprisoned liberal around the world, including Leila de Lima, Kem Sosha, Raif Badawi and Ilham. So dekat sini dia katakan bahawa Anwar Ibrahim adalah simbol kuasa penyatuan liberalisme dan Liberal International tidak sabar-sabar untuk meraihkan pembebasan Anwar tidak lama lagi, dan kami akan terus berkempen untuk pembebasan ahli liberal yang lain yang dipenjarakan di seluruh dunia, termasuk Leila de Lima, Kem Sosha, Raif Badawi dan juga Ilham. Ini disebut dalam tu. Mereka mengatakan bahawa Anwar Ibrahim adalah ikon kepada Liberal International. Dan banyak lagi artikel kalau kita nak baca. Macam mana Fahmi Fadzil nak menafikan perkara yang memang terang-terang benar. Terang-terang ada faktanya. Dia nak nafikan macam mana? Dia nak bohong rakyat macam mana? Saya baru tahu tentang website ni. Saya pergi baca pun saya dah jumpa semua. Jadi dia nak tipu, Pak. Ini masalah kerajaan hari ini, tuan-tuan. Adalah apa? Mereka ini cuba nak menutup masalah moral Anwar dengan perangai homoseksual, dengan terlibat dengan kes liwat, dengan terlibat dengan Liberal International. Mereka cuba nak tutup dan mereka terpaksa jadi bodoh. Mereka terpaksa keluar kenyataan bagi rakyat Malaysia membaca, dan rakyat Malaysia kata, lah bodohnya Fahmi Fadzil ni. Han nak tipu bos, sedangkan memang ada dekat dalam website itu. Memang Anwar adalah ikon liberal antarabangsa. Jadi nak tipu macam mana? Jadi inilah masalah orang PKR ni. Bila mereka mengangkat seseorang pemimpin yang tidak ada moral, mereka mengangkat seseorang pemimpin yang tidak ada akhlak, bila duduk di atas tu, maka terpaksa tutuplah. Tuan-tuan bayangkan di peringkat Malaysia sendiri pun mereka terpaksa buat macam-macam tipu untuk nak tutup Anwar punya masalah moral, akhlak dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan di peringkat antarabangsa, bagaimana pula mereka akan buat untuk menutup masalah-masalah Anwar ni. Jadi inilah masalah, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita nak pilih seorang pemimpin, kena pilih daripada sudut agamanya. Kena tengok agama dia, kena tengok harta dia, termasuk keluarga dia. Kalau dia masalah, keluarga dia pun masalah, macam mana kita nak angkat sebagai seorang pemimpin? Maka inilah yang berlaku kat dalam negara kita sekarang ni, jadi huru-hara. Sebab apa jadi huru-hara? Sebab inilah
Perdana Menteri ada masalah moral, ada masalah daripada sudut ideologi yang tidak boleh diterima oleh majoriti masyarakat di Malaysia. Inilah jadi masalah dia, tuan-tuan. Okey saya boleh invite orang naik BC ya? Boleh BC ni. Siapa nak BC boleh BC. Saya buka dah untuk BC. Saya nampak tadi Sophie dia nak BC ya. Saya dah boleh BC ni. Lupa, saya ingat saya tak boleh BC. Kalau saya boleh invite orang BC, lagi sedap lah. Itulah yang Puan Sophie cakap, ID baru boleh naik BC. Ada RPK sekali. Dia ada sana. Okey lah. Siapa yang nak BC boleh lah, nak tanya sembang macam mana ni. NH. Suara saya tak ada lah. Berapa hari dah tak ada ni. Risau saya. Anda sudah boleh buat live. Ini daripada Burundi ke? Silakan ya Izu. Gelak aku tak apa. Izu main naik di atas tu. Fik, adakah kita dijajah semula? Yalah, kita dijajah daripada sudut, tapi kita tak perasan bahawa kita dijajah. Assalamualaikum itu. Bapak sihat? Sahabat. Sihat, majuk ya? Tak, dah kot? Semalam tak dapat naik, majuk? Aku tak majuk lah. Aku saja terkejut. Ya. Tapi aku steady je. Weh, saya tak faham dah nak mula hang punya point tadi. Okey. Hang mula point hang dulu. Tak, dah habis dah point. Aku tertanya-tanya tadi pasal tadi pagi tak nampak akaun hang, tadi petang nampak pula. Nampak akaun mana? Akaun lama. Nampak. Yang 100,000 ke yang 14,000? 100,000. Yang 100 tu memang nampak, tapi yang tu kena ban sebulan. Sebulan tak boleh buat live lah. Sebulan tak boleh buat live. Kalau tidak mestilah aku buat kat situ. Aku tiba-tiba nampak hang live ni, tak jadi aku. Kalau tak aku malam ni pun nak mengejek dalam grup. Hari ni Syafiq tak buat live ke? Sebab pukul 6 petang tadi pun 700 follower. Dah pukul 6 tadi pun 700 follower. Aku dah plan dah malam ni aku nak masuk dalam grup. Assalamualaikum. Saudara Syafiq tak buat live ke? Jangan menganjil lebih. Tapi itulah. Ni pun saya akaun ni tak lama nanti apa benar pula lah. Itu selektif terus bekukan Yes, mereka terus bekukan akaun. Masya Allah. Semoga Allah membuka hati lebih ramai rakyat Malaysia menyaksikan dan memilih keadilan sebenarnya nanti. Ya. Ada di mana itu? Aku ada ni, aku sambil-sambil boleh ni, aku tengah tolong ni saudara aku duk pindah rumah. Oh, pindah kat mana? Ceras? Dalam Ceras jugalah, tapi kena angkat barang. So, ada di Ceras lah ni? Aku sedang berada di Ceras. Boleh lah lagi mengetih-ngetih lah. Sembang tentang hal tuju kan. Tak bawa baju. Tapi aku busuk pasal aku tak bawa baju lebih pun. Daripada aku tendang daripada tempat ni. Nama saya Muhammad Syafiq, bukan Nur Ibrahim. Saya takkan peluk anda, jangan risau. Okey. Ini dah lalai, tak boleh dah. Okey, so apa pendapat hang tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Duta Palestin yang mengecam tindakan Menteri Pelajaran berkaitan dengan kenyataan yang konon-konon yang teriak, jangan kacau cikgu saya. Yang konon-konon yang teriak lah di dalam parlimen. Apa hang punya pandangan hang berkaitan dengan apa kenyataan Duta Palestin? Dah baca lah? Saya
baca, tapi baru dapat penerangan daripada Tuan Syafiq ni lah. Cuma kalau tentang kita punya Menteri Pendidikan tu, saya memang ada satu sudut pandang yang saya rasa semua rakyat Malaysia patut ada sudut pandang yang sama. Apa dia tu? Itu dalam kalau saya tak salah melihat fakta ataupun melihat posting yang dikongsikan pada bulan yang lalu, Oktober, pada bulan Oktober, penghujung lebih kurang 10 hari sebelum berakhir Oktober, ada juga sekolah jenis kebangsaan Cina yang buat cosplay event, dan di situ ada juga kostum yang bagi saya sama juga nampak seperti pengganas. Jadi untuk kenyataan kita punya Menteri Pendidikan ni adalah, bagi saya sebagai seorang menteri, seorang pentadbir undang-undang, patut kongruent dan konsisten. Kalau polisinya A untuk semua, kalau polisinya B untuk semua. Jadi tu adalah satu komen yang paling natural lah, yang saya rasa semua rakyat Malaysia patut ada lah, Syafiq. Okay, terbaik. Dan kalau nak lebih lagi, memang ini bukan sahaja, kalau lebih lah kepada sebagai seorang Melayu dan Islam, kan kita selalu merasakan bahawasanya dalam dunia kita, di setiap perkara yang kita lakukan adanya amalan sahajalah. Maksudnya setiap perkara ni sebenarnya tetap akan dikira, setiap perlakuan pekerjaan adalah amalan, pendidikan juga adalah amalan. Jadi sebagai Melayu dan Islam, of course saya akan kata, kenapa nak pisahkan agama dan juga pendidikan? Kenapa nak pisahkan penerapan kebudayaan kita itu, sedangkan kita sedari dahulu lagi memang kita seperti itu. Kenapa tiba-tiba nak kena lebihkan sifat kemanusiaan? Apa salahnya?